Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, so kita akan selesaikan ulang kaji buku fokus bab 1 algebra. Okay, so kita buat soalan objektif dulu. Okay, kalau kita nampak soalan macam begini. Okay, maksudnya yang ini kamu cuma perlu selesaikan saja. Okay, so ingat dia punya konsep sama. Okay. Kalau sama, apa yang buat dia sama? Kamu tengok pun boleh ubah dia. Okay, contoh macam ini. 9M kan? Dengan 4M. So, maksudnya ini sebutan sama dengan ini. Jadi, kamu boleh selesaikan. Kalau dia tidak sama, maksudnya kamu tidak boleh kira. Kalau tidak sama, tidak boleh kira. Macam mana kamu mau tahu dia sama? Kamu tengok dia punya pun boleh ubah. So kita cuba selesaikan soalan satu dulu ya. 8 tolak 9M tambah 4M tolak dengan 5. Macam cikgu beritahu tadi, kalau sama dia punya pun boleh ubah, mesti sama. So kita susun dulu. 8 tolak 5. Kenapa cikgu susun 8 dengan negatif 5? Sebab ini sama dengan yang ini. Dua-dua tak ada pun boleh ubah. So, maksudnya dia samalah. So, selepas itu, bila kamu ambil 5 tu, kamu jangan lupa negatifnya. Mesti ambil negatifnya satu kali. Sebab itu dia yang punya. Seterusnya, barulah kamu ambil sebutan yang sama, yang seterusnya, iaitu negatif 9M. So, jangan lupa ambil negatif ya. Jangan tukar kepada positif pula. Itu pun salah. Salin saja. Yang ada dekat situ, salinlah bulat-bulat. Kemudian baru kita selesaikanlah yang serupa. Tujuan kita susun ni supaya kita nampak. Kita nampak apa yang kita mau kira. Sebab kalau ini satu di sini, satu di sana, kira dia macam berhambur, maksudnya susah untuk kamu nampak. Kalau kamu susun begini, kamu nampak betul-betul kan apa yang kamu perlu kira, apa yang kamu perlu selesaikan. So, seterusnya kamu kira 8 tolak 5, maksudnya tinggal 3. Kemudian negatif 9M tambah 4M. Hutang RM9, kamu bayar dengan RM4. Maksudnya kamu masih ada hutang RM5. Jangan lupa huruf M tadi. 5M. Maka jawapan kita ialah B. Soalan seterusnya kita tengok. Sekarang kita ada pun boleh ubah K, J dengan K. So, tugas kamu sekarang, kamu kena susun ikut boleh ubah yang serupa. Yang sama. Negatif 5J tolak dengan 9J. So, kita sudah ambil yang ini, kita sudah ambil yang ini. Jangan lupa ya, negatif, negatif. Kalau kamu tidak salin, kamu akan salah. Seterusnya baru kita ambil positif 6K, positif 4K. So, seterusnya kita selesaikan. Negatif 5, negatif 9, negatif 14J. Kemudian positif 6, positif 4, positif 10. Selesai. So, jawapan dia ialah A. Kenapa kita tidak kira? Kenapa negatif 14 kita tidak tambah dengan 10? Sebab kita tidak tambah sebab dia tidak sama. Ingat ya, tidak sama. Jadi, tidak boleh kira. Jadi kalau dia tidak boleh kira, maka kekallah dia begitu. Itu jawapan dia. Seterusnya. Ini soalan favorite. Kenapa? Kamu tengok di sini ada negatif. Di antara dua kurungan ni,
ada simbol negatif di tengah. Okey, dia soalan ni beza ya dengan yang beza yang macam begini. Tak ada simbol apa-apa pun. Terus bersebelahan dengan kurungan kedua. Okey, tanpa dipisahkan dengan apa-apa. Ini tidak sama dengan ini. Ini ialah kembangan. Ini kembangan. Okey, yang ini darab dengan sini, darab dengan sini, lepas tu ini darab sini, darab sini. Kalau kamu ingat ya, kembangan macam begini. Tetapi kalau dia ada simbol di tengah macam soalan 3 ni, maksudnya kamu kena buka kurungan. Okey, ini bukan darab ya, ini bukan kembangan, ini buka kurungan. Okey, kalau kembangan sebelah menyebelah dia punya kurungan, tidak ada apa-apa di antara kurungan tersebut. So, tugas kamu buka kurungan saja. Sebelum kamu mau buka kurungan, tugas kamu ialah tengok apa di depan kurungan tu. Kalau soalan 3 ni, depan kurungan ni tidak ada apa-apa kan? Ini nombor soalan kan? So, depan ni tidak ada apa-apa. Jadi, kamu automatically terus buka kurungan pertama. 4AB tolak 5MN. Okey, beza dengan kurungan kedua. Kurungan kedua ada negatif kan di depannya? Jadi, negatif ni kena masuk ke dalam. Yang berubah sekarang ialah positif 8, dia akan berubah jadi negatif 8AB. Sebab positif jumpa negatif, dia akan jadi negatif. Sama juga dengan positif 6MN, dia akan jadi negatif 6MN. Sebab negatif jumpa dengan positif, dia akan jadi negatif. So, sekarang tugas kamu kena susun. So, 4AB sama dengan negatif 8AB. Sebutan seterusnya yang sama ialah negatif 5MN sama dengan negatif 6MN. Ingat tujuan kita untuk menyusun begini supaya mengurangkan kesilapan kita, dan kedua supaya mudah untuk kita selesaikan. Bukan tidak boleh terus selesaikan, boleh, tidak ada masalah, tetapi risau kalau kita salah tengok, salah selesaikan. Kalau macam begini, kita terus boleh nampak kita mau kira dia dengan apa. So, 4AB kita tolak dengan 8AB, maksudnya baki ialah negatif 4AB. Kemudian negatif 5MN tolak dengan negatif 6MN bukan tinggal, jadi negatif 11MN. So jawapan kita ialah D. So soalan seterusnya, ingat kalau kamu jumpa kurungan, kamu terus buka kurungan tu, darab masuk. So, 2 darab dengan X dapat 2X. 2 darab dengan positif 6 dapat positif 12. Oleh sebab kita sudah darab masuk, maksudnya kurungan ni kita tak payah sudah tulis balik. Kita boleh terus sambung dengan negatif 4X. So seterusnya, susun. 2X tolak dengan 4X, kemudian tambah dengan 12. So, selesaikan. Kalau kamu selesaikan, kamu akan dapat negatif 2X tambah dengan 12. Selesai. Kenapa dapat negatif 2X? Sebab, ini positif kan? Positif 2X tolak 4X. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 2. Jadi, X tu kamu salin sejak semula. Kemudian positif 12. Positif 12. Jawapan akhir kita ialah negatif 2X tambah dengan 12. Maka jawapan ialah A. So
sekali lagi cikgu bagi tahu dengan kamu, cikgu terangkan, kita tidak boleh kira dia sebab dia tidak sama. Okey, tidak sama. Okey, tidak boleh kira. Tak boleh kira. Okey, so jawapan akhir kita inilah. Okey, jangan pula kamu memandai-mandai pergi tambah negatif 2x tambah dengan 12. Tidak boleh ya. Okey, sebab dia ini ada x, ini tiada x. Okey, so cikgu sudah ulang rasanya 3 kali. Make sure lepas ini kamu jangan buat kesilapan yang sama lagi ya. Tambah sebutan yang tidak serupa. Jangan ya. Okey, seterusnya kita buat soalan ini. Okey, kalau kita nampak di sini terus nampak ada kurungan kan? So tugas kamu teruslah darab masuk. Okey. So 2x kuasa 2. Ini cikgu salin semula sebab kita nak buat apa-apa pun dengan dia. Okey. Kemudian kita darab masuk kan? So negatif 3x darab dengan 6 kita akan dapat negatif 18x. Okay, cuba padam supaya nampak. Okay. Okay, so ini tadi kan kita darab. Sekarang kita darab pula. Ini darab dengan x. So negatif 3x darab dengan negatif x. Okay, negatif jadi positif. 3 darab 1 dapat 3. X darab x jadi x kuasa 2. So, kalau kamu nampak dekat situ, ingat ya prinsip dia. Dia sama kalau pemboleh ubahnya sama. Okey. So, kalau kita tengok dekat sini, ini x kuasa 2. Ini pun x kuasa 2. So, maksudnya sebutan ini dengan sebutan ini ialah serupa. 2x kuasa 2 tambah 3x kuasa 2. Okey, kenapa ini tidak sama? Okey, kenapa 18x ini tidak sama sedangkan dia x? Okey, bezanya ini kuasa 1, ini kuasa 2. So, dia tidak samalah. Okey, kemudian negatif 18x. Okey, jangan pula dia tidak sama, kamu tidak salin dia balik. Salah lah. Okey, kita salin juga dia balik, cuma kita tidak kira lah sudah sama-sama dengan yang ini. Okey, so jawapan akhir dia ialah 2 tambah dengan 3, kamu akan dapat 5. So, x kuasa 2, x kuasa 2, kita salin je balik. Okey, sebab dia operasi tambah. Okey, kemudian negatif 18x. Okey, ingat ya, x kuasa 2 tidak sama dengan x kuasa 1. Tidak sama. Jadi, tidak sama, tidak boleh selesaikanlah. Okey, inilah jawapan akhir kita. 5x kuasa 2 tolak 18x. Jawapan C. Okey. Ini. Sebenarnya dia simple je. Cuma oleh sebab kena cikgu kena explain dengan kamu. So, nampak panjang sikit lah. Okey, so ingat pecahan kalau operasi tolak kah, tambah kah, pembawa mesti sama. Okey, kalau kamu lupa, kamu tengok balik nota pecahan yang cikgu bagi dengan kamu. Kalau dia operasi tambah ataupun operasi tolak. Okay. Jadi, kamu kena samakan pembawa. Okey. Okey, macam mana kamu mau samakan pembawa? Okey, kalau kamu tengok di sini, ini ialah V kuasa 2. Ini pula V. Macam mana kita mau samakan? Maksudnya ini kita mesti darab dengan V. Okay, bila bawah kita darab V, atas pun kita mesti darab dengan V. So, kita akan dapat 3V tolak 5 per V kuasa 2. Okay, ini cikgu darab masuk ya. Sepatutnya kita akan dapat 6. Okay, sepatutnya kamu darab masuk dulu sebelum kamu samakan pembawah. Okay, so 6. Dia akan jadi tolak 6 tolak 2V. Okey, selepas tu kita darab V kan? Okey, ini kita darab V, ini kita darab V. Okey.
dia ialah 3V tolak 5 per V kuasa 2. Ini cikgu salin balik sekejap ya. Okay. So tolak V darab dengan 6 tu kita akan dapat 6V. So negatif 2V darab dengan V, kita akan dapat negatif 2V kuasa 2 per V kuasa 2. Okey. Okey. So seterusnya kita tengok. Bila bawah sudah sama, maksudnya atas ni kita boleh gabung dah. Okey. So 3V tolak 5. Okey, tolak ya. Tolak. Okey, 6V tolak 2V kuasa 2. Okey, dia sepatutnya begini. Okey. Yang ini tolak dengan ini. Okey. Per V kuasa 2. Okey. So sekarang kalau kamu tengok, okey, yang ini ada kurungan tapi tidak ada apa-apa pun di depan dia. Okey, tiada. Jadi kamu boleh terus buka kurungan. Okey, beza dengan ini, kurungan ini, depan dia ada negatif. So, bila ada negatif, macam tadi, maksudnya kamu kena kasih masuk negatif tu. So, negatif 6V tambah dengan 2V kuasa 2 per V kuasa 2. Okey, so bila dia sudah jadi macam begitu, sekarang tugas kamu ialah susun. Biasanya kita akan susun kuasa yang tertinggi tu di depan lah. So, yang ini. So, kita susun di depan. Okey, oleh sebab dia positif, cikgu hendaklah tulis positif di depan ya. Okey, kemudian diikuti dengan positif 3V tolak dengan 6V. So, kita sudah ambil yang ini, kita sudah ambil yang ini. So, baki yang tinggal ialah negatif 5. So, salin balik. Salin sahaja. Per V kuasa 2. Okey, so sekarang kamu boleh selesaikan. Okey, kalau kamu tengok tadi kita sudah susunkan yang serupa ini. Okey, so kita sudah susun yang serupa tadi ini. Jadi kita selesaikanlah. 2V kuasa 2 tolak 3V tolak dengan 5 je ya, mana ada. Okey, 5 saja, tiada V. So, tolak 5 per V kuasa 2. Okey, so kalau untuk pecahan, okey, dia tamat sampai sini sahaja. Okey, tak boleh potong. Ni nampak ni, tak boleh potong ya. Tidak boleh. Okey, so selesai. So 2V kuasa 2 tolak 3V tolak 5 per V kuasa 2. Jawapannya ialah C. Okey, soalan seterusnya. Okey, nampak kan yang ini? Dia punya kurungan bersebelahan. Okey, tidak ada apa-apa pun operasi di sini. Maka ini ialah kembangan. Okey, barulah kamu dah boleh darab ini darab ini darab ini darab ini darab ini. Okey, beza dengan yang tadi tu dia ada simbol negatif di tengah-tengah. Itu buka kurungan. Kalau ini ialah kembangan. Okey. Macam yang cikgu ajar dengan kamu kena tulis macam ini kan. Okay, M tambah 4. Okey, 2M ni kita ambil ini. Okey. M tambah 4 ni kita ambil kurungan kedua ni. Okey. Lepas tu baru kita ambil yang ini. Negatif 9. Sambung sahaja. Okey. Kemudian baru kita ambil lagi kurungan kedua ni. M tambah 4. Okey, dia punya prinsip sama macam ini.
darab masuk ni. Okey, sama ya. Cuma yang ini kita tulis dia keluar. Okey, supaya kita nampak apa sebenarnya yang kita mau kira. Dan untuk mengurangkan kesilapan. Meminimumkan kesilapan. Okey, so seterusnya kita kiralah. Okey, so kita kira 2M darab dengan M. Kita akan dapat 2M kuasa 2. Kemudian 2M darab dengan 4, positif 4, dapatlah positif 8M. Okey, negatif 9 darab M dapat negatif 9M. Negatif 9 darab dengan positif 4 dapat negatif 36. So, kalau kita tengok dekat sini, okey, dia memang sudah susun, tersusun cantik. Ikut sebutan yang sama. So 2M kuasa 2 tu kita salin cak balik sebab dia nak ada kawan pun untuk kita tolak ke, tambah ke, apa ke. Okay, kita salin cak balik. Okay, yang kita perlu kira di sini ialah yang ini. Okay, sebab dia sama. So positif 9 tolak positif 8 tolak dengan 9. So maksudnya negatif 1 tolak 36. Okay, so 3 ni dia berbeza. Tidak sama. Jadi, tidak sama, tidak boleh selesaikan. Jawapan kita ialah D. Okay. So, seterusnya, okay. Awal-awal lagi soalan 8 ni sudah bagi tahu dengan kamu. Faktorkan. Okay. Faktorkan. So, kalau dia bilang faktorkan, maksudnya kamu kena ingat ciri-ciri pemfaktoran yang cikgu pernah tunjuk dengan kamu. Okey. So, beza 2 nombor kuasa 2. Okey, dengan satu lagi ialah faktor sepunya. Macam mana kamu tahu kamu kena guna kaedah ini ke ataupun kaedah yang ini? Okey. Kamu mesti tengok dulu. Kalau dekat soalan tu, dia ada kuasa 2. Pemboleh ubahnya semua ada kuasa 2. Okey. Kemudian ciri yang kedua, semua nombornya boleh dipunca kuasa 2 kan. Okey, contohnya 36 ni. So 36. Kalau kita punca kuasa 2 dapat 6. 81. Kalau kita punca kuasa 2 kan kita dapat 9. Okay, so nombor tu dia boleh puncakan. Okay, lagi satu ciri-cirinya ialah soalannya tu mesti simbol negatif di tengah-tengah. Okay, so dia mesti negatif. Okay, kalau positif, kita tidak guna kaedah ini. Kita guna kaedah faktor sepunya. Okay, ini ialah negatif. Jadi, kita boleh guna kaedah beza 2 nombor kuasa 2. Okey, kita padam dulu ni. Quick. So, kalau anda ada ciri-ciri 3 ciri-ciri ni tadi, maksudnya itu ialah faktor sepunya lah. Okey, simple saja. Okey, so bila kita tahu ini ialah beza 2 nombor kuasa 2. Beza nombor kuasa 2. Okey, cikgu singkatkan saja. Okey, bila kita tahu dia ialah beza 2 nombor kuasa 2, tadi kita sudah faktorkan kan? Okey. Ini ialah 6, ini ialah 9. So, maksudnya 36 ni kita ganti dengan 6 kuasa 2. 81 ni kita ganti dengan 9 kuasa 2. Okey.
So, okay, 6 kuasa 2. So, kita salinlah dia balik. 6 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2 W kuasa 2. Okay, so kamu nampak kan kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Okay, macam namanya lah, beza dua nombor kuasa 2. Okay, jadi semua kena kuasa 2. Okay, lepas tu bila kamu sudah buat macam begini, kamu tinggal buka dua kurungan. Lepas tu setiap nombor dan pemboleh ubah tu kamu salin. Okay, 6 tolak 9 W. 6, 9 W. Bezanya satu mesti negatif, satu mesti positif. Okey, selesai. Jadi jawapannya ialah B. Okey. Jawapannya ialah B. Okey. Okey. So, seterusnya. Kalau kita tengok dekat sini, okey, kita mesti tengok yang itu juga. Okey. Semua pemboleh ubah mesti ada kuasa 2. Okay, kemudian dia mesti operasi tolak. Okay, soalannya mesti operasi tolak. Okay, ada. Kemudian semua nombor mesti boleh dipunca duakan, punca kuasa 2 dengan tepat. Okay, jadi kalau kita ambil 4 ni, kita punca kuasa 2 kan 4, kita dapat 2. Okay, kita try pula 12. Kalau kita punca kuasa 2 kan, kita tidak akan dapat nombor yang tepat. Kalau kita punca kuasa 2 kan, 12, kita akan dapat 3.46. 3.46. Jadi, dia tidak boleh dipuncakan dengan tepat. Kalau dengan tepat ni, dia nombor bulat macam begini. Tidak ada point-point. Okay, jadi, kalau dia tidak boleh dipuncakan dengan tepat, maksudnya kita kena guna faktor sepunya. Kaedah faktor sepunya. Macam mana kita guna kaedah faktor sepunya? Kita ambil nombor kecil, kita bahagi dengan nombor besar. Okay, 4 kita bahagi dengan 12. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu automatically akan dapat 1/4. Jadi, okay, 4 ni kita akan ganti dengan 1. 12 ni kita akan ganti dengan 4. Okay, ingat kalau faktor sepunya dia ialah satu kurungan. Okay, satu kurungan macam ni tapi dia ada nilai di luar. Okay, so dalam kurungan tu ini yang kita salin. Okay, so dalam kurungan tu ialah 1x tolak dengan 4x kuasa 2. So persoalannya apa kita letak di luar? Okay, so macam mana kita mau tahu apa yang kita letak di luar? Nombor ya, nombor. Okay, 4 ni kita bahagi dengan ini, 1. So, kita akan dapat 4. Okay, kalau kamu bahagi bawah pun, 12 bahagi 4, kamu akan dapat 4. So, kita tahu di luar tu ialah 4. Okay, cuma kalau kita tengok lagi balik, kita tengok balik ya. Selepas kita faktorkan nombor, kita tengok pemboleh ubah kita boleh faktorkan ke ataupun tidak. Kalau boleh kita faktorkan, maksudnya kita faktorkanlah juga pemboleh ubah tu. Okay. Kalaulah sebutan di sini ada X, di sini pun ada X, maksudnya kita boleh faktorkan. Okay, ini X kuasa 1, ini X kuasa 2. Jadi, kita kena ambil 1X lah. Okay, jawapan kita ialah 4X. Okay, so bila kita ambil 1X, dia tinggal 1 siap dekat situ. Tolak 4X. Okey, tadi kuasa 2, ini tinggal 1. Sebab kita sudah ambil 1 letak di luar. Okey, jawapan kita ialah... Okey, bukan 4 ya, ini sepatutnya 3. Okey, sepatutnya 3. So, ini 3 ya. Cikgu silap sini. Okey, so jawapan dia ialah 4X
kurungan 1 tolak 3x. Okey. Right. Seterusnya soalan 10. Okey. Senang je ni. Okay. So, macam cikgu bagi tahu dengan kamu, kalau dia ada negatif di luar kurungan, maksudnya dia kena masuk. Okay. So, negatif 2s, positif 10. Okay, negatif 2s, negatif 5, so dia akan jadi positif 10. Positif 5. Okay, mungkin cikgu mengantuk sudah ni, malam sudah. Okay. Positif 5. Okay, barulah ambil. Kalau positif, okay, masuklah dia positif. Positif 3T. Okay, positif dengan positif jadi positif. Positif apa? Positif 4S. Okay, kemudian tambah 3. Okay, barulah kamu susun negatif 2S. Okay, kita cari S. Tambah 4S. Okay, selesai. Okay, kamu slash lah dia. Slash. Apa ni? Potonglah dia. Jadi kamu nampak apa yang kamu sudah ambil dengan apa yang kamu belum ambil. Okay, kemudian tambah 3T. Okay, ada lagi? T tiada. Okay, baru kita ambil tambah 5. Tambah 3. Okay, kalau kamu susun, kamu akan, kalau kamu kira negatif 2S tambah dengan 4S, kamu akan dapat 2S lah. Okay, kemudian tambah 3T tambah dengan 8. Selesai. Tak ada sudah yang serupa, jadi inilah jawapannya. Okay. Kita teruskan lagi. Okay. So, kalau nampak kurungan, kita terus darab masuk kan. So, 4QR. Okay. Negatif jadi positif. 3 darab 2 jadi 6. Q darab R jadi QR. So, 4QR tambah 6QR. Okay. Kalau kamu tengok di sini. Okay. Kalau kamu tengok di sini. Pemboleh ubahnya ialah QR. Ini pun QR. So, maksudnya ini ialah sama. Okay, sebutan yang sama. Jadi, kalau sama, kita boleh selesaikan. Kalau tidak sama, tidak boleh selesaikan. Okay, jadi 4 tambah dengan 6, jawapannya ialah 10. 10 apa? 10 QR. Selesai. Okay, soalan terakhir. Okay, kalau kamu tengok soalan di sini, bila kamu nampak pecahannya macam begini, dia suruh kamu permudahkan. Maksudnya, kamu memanglah kena guna pemfaktoran. Okay, biasanya kamu kena guna pemfaktoran. Okay, so macam cikgu bagi tahu, pemfaktoran kamu mesti cari kuasa 2. Okey, kamu cari kuasa 2 di mana? Pemboleh ubahnya. Okey, so ini ada. Okey. Okey, bila kamu buat pemfaktoran untuk pecahan ni kan, bila kamu faktorkan atas saja. Okey, jangan kasih sama-sama dengan di bawah, atas saja. So, sekarang kita tengok atas sahaja ya. Okey, so kita tengok pemboleh ubahnya ada kuasa 2. Okey, so alright. Kemudian kita kena tengok dia mesti operasi tolak. Okey, kita tengok sini operasi tolak. Okey, yes. Kemudian kita mesti punca kuasa 2 tepat. Okey. Okey, lagi simple kalau cikgu tulis macam begini kan. Punca kuasa 2 dengan tepat.
Okay, maksudnya kita kena ambil kalkulator lah. Kalau kita punca kuasa 2 kan 2 dapat berapa? Kita punca kuasa 2 kan 50 dapat berapa? Okay, kalau kita punca kuasa 2 kan 2, kita akan dapat 1.4. So, macam cuba bagi tahu dengan kamu. Kalau dia ialah point, maksudnya dia tidak boleh dipunca kuasa 2 kan dengan tepat lah. 7.07. So, kedua-dua nombor ini bukanlah 2 dengan 50 ni tidak boleh dipunca kuasa 2 kan dengan tepat. So, apa yang kita buat? Kalau ada salah satu yang X, maksudnya kita guna faktor sepunya. Okay, pertama-pertama kamu nampak macam banyak untuk kamu cek kan. Tetapi bila kamu sudah master ini ni, bila kamu tengok sejak, kamu terus tahu. Okay, yang ini kamu guna kaedah faktor sepunya. Tengok je kamu tahu. Kalau awal-awal memanglah kamu tidak biasa kan. Jadi, kamu kena tengok satu-satu ni. Okay, practice make perfect. So, sekarang kita tahu sudah. Okay, yang ini mesti kita guna kaedah faktor sepunya. So, kalau faktor sepunya, kamu mesti ingat, kita mesti punca pula. Kita mesti ambil kecil bahagi besar. So, 2, kita bahagi dengan 50. So, kita akan dapat 1/25. Okay, 2 tu jadi 1, 50 tu jadi 25. Okay, so belah atas dia akan jadi, okay, dia akan jadi 1 X kuasa 2 tolak 25. Okay, so ingat faktor sepunya dia punya bentuk di luar ada nombor. Okay, macam mana kita mau tahu nombor tu? Kita ambil ini bahagi dengan ini, kita akan dapat 2. 2 bahagi 1 dapat 2. Ataupun 50 kamu bahagi dengan 25 pun kamu akan dapat 2. So, kita tahu dekat luar sini ialah 2. Okay, bahagi lagi dengan X tambah 5. Okay, kalau kamu tengok macam begini, okay, sini 2, bawah X tambah 5. Tidak ada apa-apa yang kita boleh hapuskan. Tapi takkanlah semudah itu soalan dorang akan bagi kan? Okay, tengok balik betul-betul. Kalau kamu tengok, okay, tengok balik yang dalam kurungan ni. Okay, bila kamu tengok, dia sebenarnya ialah kuasa 2 beza. Beza nombor sebenarnya dia ialah beza 2 nombor kuasa. Beza 2 nombor kuasa 2. So, maksudnya dalam kurungan ni, kamu boleh faktorkan lagi. Okay, tadi kita sudah faktorkan guna kaedah faktor sepunya. Okay, kemudian kita dapat 2 kurungan X kuasa 2 tolak 25. Okay, dalam kurungan ni, walaupun kamu sudah faktorkan, tetapi selagi dia boleh difaktorkan, kamu kena faktorkan lagi dia. Okay, sebab macam cikgu beritahu dengan kamu, okay, kamu kena cari ini kan, kuasa 2 pemboleh ubah. Okay, kemudian operasi tolak. Kemudian okay, punca kuasa 2 dengan tepat. Kalau kamu tengok ciri-ciri yang dalam kurungan ni, okay, dia semua ada ciri-ciri ini. Jadi, kamu boleh faktorkan. Okay, so 2 X kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Kenapa 5 kuasa 2? Sebab punca kuasa 2, 25 ialah 5. Jadi, dia ialah 5 kuasa 2 per X tambah 5. Okay.
So, seterusnya, cikgu salin balik. Kalau kamu teruskan, guna kaedah beza dua nombor kuasa 2 tu, maksudnya dia akan jadi 2 kurungan kan? 1 X tolak 5, satu lagi X tambah 5 per X tambah 6. Okey, so kamu nampak kan persamaan di atas ini dengan di bawah X tambah 5 dengan X tambah 5. So, ini boleh potong ni. So, bila dia potong, maka yang tinggal ialah X tolak 5. Okey, so jawapan sampai sini saja. Ada yang darab masuk. Okey, itu cikgu boleh terimalah. Okey, sebab kita mau permudahkan kan. So, bila kita darab, dia akan jadi 2X tolak 10. Kita boleh permudahkan lagi yang ini ni. Okey, dia akan jadi ini. So, kalau kamu dapat jawapan akhir ini, maka biarlah dia begini. Okey. Okey, so selesai untuk latihan kita.